Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita bersama Cikgu Yat dalam video mengenai bab 7, sukatan serakan data terkumpul. Kita masih lagi dalam standard pembelajaran yang sama, iaitu berkaitan dengan membina OGIF dan seterusnya menentukan kuartil. Tetapi tujuan utama kali ini adalah Cikgu nak memperkenalkan kepada kamu pertama histogram longgokan. Okey. Lepas tu kita akan lihat apakah kaitan histogram longgokan dengan OGIF. Yang kedua, yang ini mudah sahaja, iaitu persentil. Okey, so ada dua ni kita akan pelajari dalam video kali ini. Okey, ini ialah graf OGIF yang kita perolehi daripada jadual kegerapan longgokan video cikgu yang sebelum ni. Okey, ini adalah graf OGIF, okey. So sekarang awak akan lihat bentuk baru iaitu histogram longgokan. Okey, sebelah kiri ni kita punya OGIF. Belah kanan ni adalah histogram longgokan. Okey, ini adalah histogram longgokan. Apa maksud histogram longgokan? Kamu lihat, paksi kita adalah kekerapan longgokan. Sebab tu kita panggil dia histogram longgokan. Selepas tu, bentuk kita adalah bentuk bar. Macam histogram. So, kita pun panggil dia histogram longgokan. Beza dia, kalau histogram biasa, kita akan lukis berpandukan titik tengah, betul tak? Tapi, histogram longgokan, kita label dia punya sempadan atas, macam kita lukis OGIF. Ni semua sempadan atas. Ya, sama je ya. Tengok ni sempadan atas, sama. Okey, so kita akan gunakan sempadan atas. Dan kekerapan longgokan sama seperti OGIF. Tetapi, bentuk yang digunakan adalah bentuk bar, seperti histogram. Sebab tu ia dipanggil histogram longgokan. Ini adalah perkaitan di antara histogram longgokan dan OGIF. Ya, kamu lihat. Dia punya paksi masih sama. Kita masih guna sempadan atas dan juga kekerapan longgokan. Okey. Tapi beza dia adalah bentuk sahaja. Kamu lihat ya, kita punya OGIF akan lalu pada pucu tepi histogram ni. Okey. So, awak sebenarnya dah tahu kalau disuruh lukis histogram longgokan, jangan panik. Awak hanya kena guna kekerapan longgokan dan sempadan atas. Dan lukis bar ini berpandukan sempadan atas. Okey, itu sahaja. Okey, jom kita lihat persentil pula. Okey, ini adalah dimaksudkan dengan persentil. Ya, kita akan dapat menganalisis suatu data besar dengan lebih mudah dan berguna apabila kita membahagikan data tersebut kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil, yang dinamakan sebagai persentil. Okey, persentil ialah nilai yang membahagikan satu set data kepada 100 bahagian. Ibarat 100%, 100%. So, kita pun panggillah dia persentil. Okey, so dia diwakili dengan nombor label P1, P2, P3 sehinggalah P99. Kita ada 100 bahagian semuanya. Okey, mari kita lihat contoh soalan melibatkan persentil. Contoh, kita ada soalan seperti ini. OGIF di sebelah menunjukkan skor ujian kecerdasan yang dilakukan oleh calon yang ingin memohon jawatan di sebuah syarikat. Berdasarkan OGIF tersebut, cari yang pertama, persentil ke-10 ataupun P10. Yang kedua, persentil ke-46 ataupun P46. Okey, ini kita punya kekerapan, kita punya OGIF. Ya? Kita akan cari P10 dan P46 berdasarkan kekerapan longgokan ini. Okey, P10 maksudnya 10%. Okey, kita buat sini ya, soalan pertama. P10 adalah 10% daripada N. N di sini bukan 60 tau. Awak kena tengok graf ni. Maksimum dia dekat mana? Okey, nilai kegerapan paling maksimum. Oh, maaf. Nilai kegerapan yang paling maksimum di sini adalah 50. Ya? Okey, sebenarnya kita nak 10% daripada 50. Okey? So, kita dapat 50. Awak akan dapat 5. Ya? 10% daripada 50 adalah 5. So, awak pun tengok pada graf ni. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. 5. Okey? Bukan 5 jawapan dia. Awak kena tarik graf ni pergi ke OGIF awak ni dan drag ke paksi X. Lihat apa jawapan dia. Okey, macam mana nak cari jawapan dekat sini? Kita nak yang sini ya. Okey.
kita punya jadual ni, kita punya graf ni, 10 kotak mewakili 10 unit. Okey, 10 kotak mewakili 10 unit. So, di sini kita ada 6 petak kecil. 6 petak kecil. So, di sini adalah 46.5. So, kita punya P10 adalah 46.5. Okey? Okey. So, next kita nak cari kita punya P46. Okey, 46 sama je. Cuma kali ni bezanya 46%. Okey? Daripada jumlah N kita 60. So, kita akan cari 46. Iaitu 46% daripada 50. Iaitu 23. So, kita pun cari pada paksi kekerapan longgokan 23, 21, 22, 23 dekat sini. 23. Okay, 23 bukan jawapan dia. Kita kena tarik lagi ke kita punya graf OGIF. Okay, tarik lagi dia kat sini. Okay, turun ke bawah. So, awak kena guna pembaris lah ya. Untuk lebih tepat. Okay, kat sini. Sini. Kita ada 1, 2, 3 petak kecil. So, 60.5 tambah 3. So, kita punya P46 adalah 63.5. Okay, kita pun tulislah. 63.5. So, dah terjawab lah. Jawapan ni 46.5 untuk kita punya P10 dan 63.5 untuk kita punya P46. Okay, next kita tengok soalan seterusnya. Hanya calon yang memperolehi persentil ke-92 dan ke atas yang akan dipanggil untuk temuduga. So, kita nak 92% dan ke atas. Apakah skor minimum yang perlu diperoleh seorang calon untuk layak menerima panggilan temuduga? So, kita kena lihat pada 92%. So, pada P92 iaitu 92% daripada 50. Okey. 46. Bukan jawapan dia 46. Kita kena tengok pada 46. Kita kena kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kat sini. 46 ni. Maksudnya 46 dan ke atas sampai 50 lah persentil kita ni. Sampai 100 kan. So, daripada sini sampai sini kita terima untuk temuduga. Tapi berapa markah minimum? Markah minimum dia merujuk pada paksi X ini. So, awak kena tarik ke graf. Tarik pergi graf. Tengok kat mana kita sampai. Okey, kat sini. Next, tarik ke bawah. Okey, sini tak jelas kejap. Sini. So, kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 petak kecil. 6 petak. Tambah 70.5. So, kita ada 76.5. Okey. So, markah skor minimum. So, jawapan kita untuk soalan B. Skor minimum layak temuduga adalah 76.5. Okey? Siap. Okay, next. Berapakah peratusan calon yang mendapat skor 57 dan ke bawah? 57 dan ke bawah ini skor. Skor 57 kita kena rujuk pada paksi skor. Mana 57? Okey, sini 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57.5 kat sini tau. So, 57 tengah-tengah petak. Sini. So, kita pun tariklah kepada paksi Y. Okay, kita kira lah. 11, 12, 13, 14, 15 orang. 15 orang. Okay. Bukan 15 orang. 15 kekerapan longgokan kita lah. Orang lah. 15 orang. Tapi kita nak peratusan calon. Okay. So, daripada 15 orang ni, jumlah keseluruhan untuk soalan C jumlah keseluruhan kita adalah 50. So, 15 daripada 50, awak darab 100. So, yang mendapat skor 57 dan ke bawah adalah seramai 30%. Okey? Okey, so itu sahaja video cikgu pada kali ini untuk menjelaskan berkenaan persentil. Ya. So, persentil sangat mudah, awak hanya kaitkan dengan peratus. Jika dia minta P10, itu merujuk kepada 10% daripada nilai keseluruhan kekerapan kita iaitu 50 orang. Kalau 46, 46%. Okey, bilangan N bergantung kepada graf awak ya. So, awak bukannya stick kepada 50 atau 100. Tengok graf.
Dan graf tu jangan tertipu dengan paksi paling atas. Tengok pada lengkuk OGIF ni. Tengok nilai yang betul. Okay? So, itu sahaja kali ini berkenaan dengan video persentil dan juga pengenalan kepada histogram longgokan. Cikgu harap video kali ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.